Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan sedikit komen yang saya baca di media sosial ni, iaitu tiada pawang mampu rawat UMNO kecuali kekalahan. Ini yang dikatakan oleh seorang ulama kanan PAS yang menyifatkan UMNO kelihatan sangat gairah untuk kembali berkuasa. Pada saya, ini jawapan saya sebagai rakyat. PAS dan UMNO ni 2 kali 5 aja, kerana mereka sama-sama gila kuasa. Jika PAS katakan UMNO gila kuasa, kenapa PAS berusaha untuk mengambil alih kerajaan sedangkan PRU ke-14 dimenangi oleh PH? Hari ini PAS mengatakan UMNO gila kuasa ataupun tiada pawang yang mampu merawat kecuali kekalahan. Sama lah juga seperti PAS. Jadi PAS juga perlu menerima kekalahan apabila berlakunya PRU akan datang, dan begitu juga dengan UMNO. Baru mereka akan sedar apa yang berlaku hari ini kepada UMNO tidak menyedarkan mereka, kerana 22 bulan itu tidak sempat untuk PH melaksanakan kerja dengan sempurna dan tidak cukup waktu, dan diambil alih kerana kegilaan parti PAS dan UMNO ingin berkuasa. Jadi tidak perlu PAS nak menuduhkan UMNO gila kuasa ataupun sangat gairah, kerana PAS sendiri juga parti yang sama. Jadi ini yang saya lihat sebagai rakyat. Untuk pemimpin PAS nak mengatakan UMNO sebagai mereka sangat gairah, PAS lebih gairah daripada UMNO kerana tidak pernah pegang kerajaan. Ini komen saya kepada pemimpin kanan PAS ni yang mengkritik parti UMNO. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan, iaitu tiada pawang yang mampu rawat UMNO kecuali kekalahan. Jadi begitu juga dengan PAS, tiada pawang yang mampu rawat PAS kecuali kekalahan. Kerana PAS sekarang ini mereka berada dalam kerajaan dan mereka rasa bahawa mereka boleh conquer lagi beberapa negeri seperti Kelantan, Terengganu serta Kedah. Maka ini akan menjadi kekuatan kepada mereka untuk mereka merasakan bahawa mereka sangat kuat. Tetapi kalau hari ini PAS tidak berada dalam kerajaan, tidak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu Perdana Menteri dulu, PAS tidak berbunyi seperti ini. Jadi hari ini kerana UMNO tidak nak meneruskan kerjasama usaha-sama yang mana berlaku mufakat nasional mereka, maka PAS mengeluarkan kenyataan macam ini. Inilah yang berlaku pun. Jadi PAS ini pada saya parti yang tidak ada hala tuju, yang mana saya sebagai rakyat, anak muda juga melihat bahawa parti PAS ini parti yang ikut belakang saja, yang mana kita lihat pemimpin mereka menjadi menteri pun tidak menjalankan kerja dengan sempurna. Jadi buat apa juga parti yang seperti ini? Parti yang sepatutnya ada dalam negara kita ini adalah parti yang boleh mentadbir negara, yang berbilang kaum. Bukan parti yang memainkan isu perkauman, memainkan isu agama. Jadi ini yang berlaku. Apa yang mereka buat hari ini adalah perkara yang tidak disukai oleh rakyat. Jadi mereka memainkan isu perkauman, memainkan isu agama, tetapi pemimpin-pemimpin mereka menggunakan Mercedes daripada luar negara, menggunakan kereta daripada Eropah, tidak menggunakan kenderaan yang ada di negara ini, menggunakan pakaian-pakaian yang mahal daripada luar negara. Kenapa tidak agungkan apa yang ada di negara kita ini? Jadi ini yang saya lihat. Saya sebagai rakyat lihat juga bahawa apa yang diperkatakan oleh pemimpin PAS, pemimpin UMNO, sama 2 kali 5. Kita sebagai rakyat ini hendakkan negara kita ini berada dalam posisi yang sangat baik supaya boleh bersaing dengan negara-negara tetangga kita ini. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kadar impresi yang dirasai oleh rakyat tidak dirasai oleh ahli politik, kerana semua yang mereka dapat adalah free. Kita rakyat ini gaji dah sedikit. Ini belum orang yang jadi pembantu apa semua, gaji 1,000 lebih ke bawah. Yang kerja di kedai-kedai makan, yang menjadi tukang cuci. Ini gaji mereka di bawah daripada 1,500. Mereka nak sewa rumah. Apabila saya balik ke Sarawak, saya melihat saudara mara saya, adik-beradik saya, bekerja setengah mati untuk mendapatkan sedikit duit. Maka saya kembali memikirkan bahawa apa berlaku dengan pimpinan kita. Tetapi berbeza dengan di Sarawak, saya mengatakan bahawa padan muka korang, kerana kamu orang nak menyokong lagi kerajaan yang ada di Sarawak. Jadi apa yang berlaku hari ini, jika cukup atau tidak makannya,
maka mintalah dengan GPS. Jadi untuk pusat pula, kalau kita masih lagi berada dalam keadaan seperti ini, dan kita masih lagi menjalankan hutang-hutang yang sedia ada pun dah bertimbun, hari ini kita nak meneruskan lagi dengan cara yang sama supaya utang itu bertambah dan generasi akan datang akan bayar, dan sebahagian daripada duit itu dicuri oleh elit politik dan kapitalis yang dilantik oleh geng-geng politik elit ini tadi, maka kita punya negara ni akan sentiasa macam ni. Jadi sampai bila kita ni nak berdepan dengan masalah seperti ini? Masalah korupsi yang ada di negara kita ini tidak pernah selesai. Sehingga kan satu jabatan pun yang terlibat dengan isu-isu seperti ini tidak dipercayai oleh rakyat. Kita perlu mereformkan sistem kita ini supaya dipercayai oleh rakyat. Kita tak nak dengar lagi isu yang mengatakan hanya yang di-Pertuan Agong yang boleh untuk menjatuhkan ataupun untuk membuangkan daripada kerja ataupun merehatkan ataupun bagai-bagailah. Kita tak nak seperti ini lagi. Kita nak benda ini harus selesai sampai ke ahli parlimen saja, sampai ke parlimen saja dah selesai. Jangan sampai seperti ini lagi. Kita tak nak lagi pelantikan-pelantikan ini menyukarkan untuk kita nak membuangkan toksit-toksit yang ada dalam kerajaan. Jika perkara ini terus-terus berlaku, maka kita ni sebagai rakyat dibelenggu. Kita rakyat biasa ini akan terus disisihkan ataupun terus saja kita dihumban dengan undang-undang yang dicipta oleh ahli parlimen di Dewan negara kita ataupun di Dewan Rakyat. Ini yang kita perlu perbaiki. Jadi kalau kita nak bercerita tentang politik perkauman, nak bercerita tentang politik agama, Malaysia ini terbentuk daripada 3 bahagian. Yang mana Sabah Sarawak adalah satu bahagian. Dan Semenanjung Malaysia adalah satu bahagian. Jadi hari ini apabila kita dah bergabung seperti ini, sepatutnya kita ada toleransi. Kita kena memikirkan isu berbilang kaum. Tapi apa yang berlaku hari ini, perpecahan itu terus saja berlaku. Dan kita terus saja bermainkan isu perkauman, mainkan isu agama. Dan akhirnya yang rugi adalah rakyat jelata ini. Elit-elit politik ni, kapitalis-kapitalis yang ada ni, mereka sentiasa untung dan mereka telah pun melarikan sebahagian daripada harta negara kita ini ke luar negara. Apabila hari ini kita punya keadaan ekonomi drop seperti ini, yang menderita ni kita rakyat. Mereka yang banyak duit pergi simpan di luar negara, hari ini mereka sudah mendapat lava daripada apa yang mereka lakukan. Kita rakyat ni, apa yang kita dapat? Jadi ini yang ramai kita rakyat ni tidak faham. Walaupun saya tidak dapat nak membicarakan perkara ini begitu detail, tapi kita harus mengingatkan bahawa kita nak reformkan sistem kita ini dan kita perlu melihat parti yang mana yang perlu kita ubah. Kerana apa yang berlaku hari ini kita tidak ada pilihan. Pilihan kita adalah pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan yang ada hari ini. Jika pihak kerajaan yang ada hari ini kita sebagai rakyat lihat tidak membuat kerja yang sempurna ataupun kita lihat berlakunya ketirisan ataupun di jabatan-jabatan kerajaan kita lihat tidak begitu baik, maka perlu kita rakyat ubah ataupun teguran yang kita buat. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia ini, kita sebagai anak muda pun didesak, dihimpit. Ramai kawan-kawan saya yang terpaksa didakwa masuk dalam balai polis dan segala-galanya dan berbagai-bagai. Ini seolah-olah sebagai satu ugutan kepada mereka. Kerana mereka berhak juga bersuara. Tetapi sekarang ini suara kita rakyat ini, anak-anak muda cuba disekat. Tapi sampai bila kita nak berada di landasan yang seperti itu? Ini yang perlu kita lihat dan perlu kita ubah supaya perkara ini di waktu akan datang tidak membuatkan anak-anak muda ini merasakan bahawa politik ini adalah satu politik yang terlalu kotor dalam negara kita ini. Walaupun kita tahu bahawa politik memang rata-ratanya kotor di mana-mana negara pun sama, tetapi kita nak perubahan pada sistem kita ini. Sistem kita ini sudah betul, tetapi pemimpinnya ataupun ada sedikit lagi yang perlu kita perbaiki supaya di pihak atas ini
mereka tidak sewenang-wenangnya menggunakan kuasa yang ada pada mereka. So begitulah yang kita lihat hari ini. Dan ini pencerahan saya berkenaan dengan isu ini, dan saya harap memberi manfaat kepada semua yang menonton. Dan saya juga memberi tahu kepada kawan-kawan yang bersama saya, yang sentiasa follow channel saya, yang mana apabila dilihat beberapa bulan saya tidak mengupload ataupun saya tidak membuat live dan sebagainya, kerana saya bercuti. Dan kebetulan pula apabila saya bercuti, di kampung saya lain tak ada. Nah, ini bersangkut pula dengan masalah lain. Apa yang berlaku, banyak tiang telefon, tiang menara telefon tu, tapi tidak, seolah-olah tidak berfungsi. Dan yang saya lihat hash dengan i saja signal yang ada, macam itulah. Jadi bagaimana saya nak membuat live ataupun nak membuat video, kerana tidak cukup kekuatan internet dia. So saya minta maaf di situ atas apa yang telah pun berlaku. Dan itulah keadaannya juga yang ada di Sarawak, yang mana saya tak tahu bila perkara ini akan selesai. Dan saya kasihan kepada anak-anak yang masih bersekolah, yang terutamanya hari ini kita tahu semua menggunakan gadget untuk mereka menjalankan kerja-kerja sekolah, kerja-kerja rumah dan sebagainya, untuk rujukan-rujukan. Dan keadaan internet yang begitu parah ini amat terjejaslah kepada mereka. Dan ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Thank you.